Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat, perbahasan atas rang undang-undang perbekalan tambahan dalam jawatankuasa adalah terhad kepada butir-butir dalam anggaran. Jadi walaupun tadi banyak disentuh pasal dasar, tetapi saya ingin juga orang kata tanpa hampa untuk memberi jawapan khusus kepada perkara yang telah dibangkitkan. Yang pertama sekali ialah perkara yang telah dibangkit oleh Yang Berhormat Sungai Siput, Yang Berhormat Ulu Langat dan juga Kulai, berhubung dengan rawatan perubatan, tambahan rawatan perubatan kepada pesara-pesara. Tuan Pengusi, Datuk Pengusi, pada tahun 2013 JPA telah diluluskan peruntukan sebanyak RM 184,717,487, 150 juta bagi JPA dan 34,717,487 bagi Angkatan Tentera untuk perbelanjaan rawatan perubatan. Pembiayaan rawatan perubatan adalah termasuk pembelian ubat dan alat-alatan perubatan, rawatan kecemasan, rawatan hemodialisis dan rawatan di Institut Jantung Negara bagi pesara persekutuan negeri, badan berkanun dan juga pihak berkuasa tempatan, hakim, ahli parlimen, anggota pentadbiran, seusaha politik dan juga pesara Angkatan Tentera. Walaupun bagaimanapun peruntukan tersebut adalah tidak mencukupi kerana perbelanjaan sebenar bagi tahun 2013 adalah sekitar RM 240,317,487. Justru itu JPA telah mohon peruntukan tambahan dan diluluskan oleh pembendaharaan sebanyak 55,600,000. Secara keseluruhannya peruntukan yang diluluskan adalah sebanyak 180,717,487 beserta dengan peruntukan tambahan sebanyak RM 55,600,000 telah dibelanjakan sepenuhnya bagi tahun 2013. Justifikasi Datuk Pengurusi, antara faktor yang menyumbang kepada peningkatan rawatan perubatan adalah kerana pembiayaan rawatan perubatan tidak dapat disediakan unjuran yang tepat memandangkan jumlah pesara yang mendapatkan rawatan perubatan tidak boleh dikawal. Pertambahan bilangan pesara baharu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan kos rawatan perubatan dan harga ubatan mengikut pesara semasa. Pelaksanaan sistem MASS yang membolehkan pesara mendapatkan ubatan ataupun alatan perubatan tanpa melibatkan sebarang pembayaran. Keputusan kerajaan memberikan kelulusan bagi bayaran balik bil rawatan perubatan melebihi tahun semasa mulai 1 Oktober 2001. Jadi Ahli Yang Berhormat, saya menjawab tentang rawatan perubatan. Berhubung dengan pekerja-pekerja kontrak, Yang Berhormat, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, dasar pelantikan secara kontrak dalam perkhidmatan awam dijelaskan dalam Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 2 tahun 2008. Dasar dan prosedur pelantikan secara kontrak. Dasar yang berkuat kuasa telah menetapkan bahawa pelantikan kontrak dibuat atas keperluan berikut. Yang pertama, melaksanakan suatu tugas atau projek bagi tempoh yang terhad. Yang kedua, melaksanakan tugas bidang kemahiran tertentu melalui jawatan yang diwujudkan secara sementara bagi tujuan pembayaran gaji. Dan yang ketiganya, bentuk tugas yang hendak dilaksanakan lebih sesuai dilaksanakan oleh pegawai kontrak seperti perkhidmatan bakat dan seni. Memandangkan pelantikan kontrak adalah bagi tujuan dan tempoh tertentu, kerajaan tidak meletakkan komitmen pegawai akan dilantik atau diserap ke jawatan tetap. Sebaliknya, ada menjadi tanggungjawab pegawai lantikan kontrak termasuk yang telah berkhidmat lebih daripada 3 tahun untuk memohon jawatan secara tetap dengan pihak berkuasa yang melantik yang berkenaan berdasarkan kepada kelayakan akademik dan juga pengalaman yang dimiliki. Pengalaman berkhidmat dengan kerajaan boleh dijadikan kelebihan berbanding dengan calon lain bagi dipertimbangkan dalam pelantikan secara tetap. Walau bagaimanapun, dari masa ke semasa, kerajaan membantu pegawai lantikan kontrak yang akan menghadiri sesi temuduga bagi tujuan pelantikan secara tetap seperti melalui program coaching dan juga mentoring yang disediakan oleh ketua perkhidmatan yang berkenaan. Dalam masa yang sama, pegawai juga didedahkan dengan program latihan bagi meningkatkan lagi kompetensi dalam bidang pekerjaan. Program tersebut dan pendedahan berterusan melalui program latihan akan dapat membantu pegawai untuk membuat persediaan semasa melalui temuduga jawatan tetap.
Di samping itu, JPA dari masa ke semasa menimbangkan dan meluluskan pertanggungjawatan dari Kementerian Pentadbiran Negeri, Badan Perkanun dan juga pihak kuasa tempatan. Kelulusan pertanggungjawatan ini perlu dibuat dengan teliti kerana ia melibatkan kewangan kerajaan, terutama beban bayaran pencen. Selain itu, untuk menentukan perkhidmatan awam, untuk menentukan hal-hal berhubung dengan perkhidmatan awam yang selainnya sesuai dengan keperluan jangka panjang. Kemudian berhubung dengan perpaduan seperti yang telah ditimbulkan oleh Yang Berhormat Bagan Serai dan juga Lenggong. Ini ialah peruntukan token Datuk Pengerusi. Jadi kita akan ambil ingatan dan insya-Allah kita akan sampai kepada Yang Berhormat Menteri yang menjaga perpaduan. SPR hari ini ialah peruntukan tambahan khusus untuk emolument, iaitu ianya merupakan tanggungan dan tanggungan kita tidak bincang di sini, tetapi secara umumnya saya nak kena sebut tentang apa yang dimaksudkan satu undi, one man, one vote, one value, yang saya kena perjelaskan balik semalam seperti yang telah ditimbulkan oleh Kinabatangan sebentar tadi. Sebagaimana yang kita sedia maklum, Malaysia mengamalkan sistem pilihan raya secara majoriti mudah dengan izin first past the post, di mana pemilihan wakil rakyat untuk kursi Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri adalah dipilih berdasarkan perwakilan mengikut kawasan, dan calon yang menang dengan kelebihan majoriti undi yang diterima dianggap sebagai pemenang dalam suatu pilihan raya yang dijalankan. Sebagai contohnya, kalau sekiranya satu kawasan itu majoritinya satu undi, dia dikira menang. Si putih yang menang 40,000 juga menang. Tapi tidak ada lebih, kursinya tak lebih. Menang 50,000 lah Yang Berhormat. Dan juga satu kursi di 50,000. 60,000. 50,000. 50,000, alright. Saya sebut 50, Yang Berhormat kata 60. Okeylah, 50,000. Lebih 50,000 pun satu kursi, lebih 50,000 undi pun satu kursi, lebih satu undi juga dikira satu kursi. Dalam PRU ke-13 yang lalu, Barisan Nasional telah memenangi 133 kursi daripada 222 kursi Dewan Rakyat atau 59.91%. Justru itu tidak timbul soal untuk mempersoalkan isu one man, one vote, one value, kerana Malaysia tidak mengamalkan sistem pilihan raya secara perwakilan berkadar atau dengan izin proportionate system. Yang Berhormat SPR tidak dapat mempertimbangkan saiz satu bahagian pilihan raya dengan bilangan pemilih sama ada bahagian pilihan raya parlimen atau Dewan Undangan Negeri kerana perbezaan keadaan muka bumi dan penempatan penduduk serta kemudahan pentadbiran dalam suatu bahagian pilihan raya. Pohon penjelasan. Ya, Puan Tan. No problem. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya pohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Dalam sistem first past the post seperti yang diamalkan oleh Malaysia, masihkah mungkin kita memastikan bahawa one man, one value, one vote, one value itu dapat kita laksanakan, kerana ini merupakan prinsip di dalam memastikan a fair election, satu pilihan raya yang adil. Kerana nilai undi pengundi di Putrajaya contohnya tak sama dengan nilai undi pengundi di Ampang. Pengundi di Putrajaya yang hanya mempunyai 8,000 lebih pengundi berbanding dengan Ampang yang mempunyai 82,000 pengundi. Satu pengundi di Ampang, ya, nilainya satu undi, tapi di Putrajaya satu pengundi nilainya 10 undi berbanding dengan pengundi di Ampang. Itu maksudnya kalau kita nak selaraskan jadikan ianya adil, satu orang satu undi satu nilai berbanding dengan satu orang satu undi 10 nilai di Putrajaya. Itu yang kita dalam sistem first past the post pun perkara ini boleh dilaksanakan, dan ini merupakan standard ataupun prinsip yang diketengahkan oleh pakar-pakar antarabangsa berkenaan dengan
a free election or a fair election walaupun hatta dalam sistem first past the post. Mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri. Saya menjawab Yang Berhormat sekejap lagi, tapi saya nak habiskan yang ni dulu. Dalam masa dalam perjalanan pembacaan ini, Yang Berhormat akan dilihat menjawab sebahagian daripada apa Yang Berhormat tanyakan. Pada amnya, kawasan bandar mempunyai bilangan penduduk yang ramai dan padat serta kemudahan pentadbiran yang lengkap berbanding dengan kawasan luar bandar yang mana kawasannya lebih luas tetapi mempunyai bilangan penduduk yang lebih kecil dan kemudahan pentadbiran yang kurang sempurna. Untuk maklumat Yang Berhormat, perbezaan saiz kawasan dan pemilih di antara sesuatu bahagian pilihan raya adalah dibenarkan oleh undang-undang seperti mana diperuntukkan di bawah pasal 2 bahagian 1 jadual ke-13 Perlembagaan Persekutuan mengenai penetapan dan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan penyempadanan bahagian-bahagian pilihan raya. Berdasarkan pada peruntukan yang telah ditetapkan oleh perlembagaan, prinsip-prinsip pensepadanan adalah seperti berikut. Yang Berhormat, yang ni sebenarnya menjawab apa Yang Berhormat tanya. Yang pertama sekali, ini 4 prinsip ini kita akan guna pakai untuk persepadanan semula yang kita akan laksanakan sekarang ataupun pada bila-bila masa, dan juga yang pernah kita buat pada masa yang lepas. Untuk pengetahuan ahli Yang Berhormat, dalam untuk pengetahuan ahli Yang Berhormat, kita buat persepadanan ni, kita bukan buat sekali ini. Kita sudah buat ini untuk sebab Yang Berhormat tidak rekod, saya beritahu kepada Yang Berhormat. Persepadanan yang pertama kita buat pada tahun 1958. Kemudian yang kedua kita buat lewat pada tahun 1974, 16 tahun selepas itu. Kemudian diikuti pada tahun 1984, 1994, 2003, dan kita buat di Putrajaya berasingan berdasarkan kepada peruntukan Perlembagaan 113 kurungan 3A kurungan kurungan 1 Roman kurungan A. Jadi yang ni ialah persepadanan yang kita buat, dan kali ini insya-Allah pada tahun 2014 ataupun terpulang kepada SPR, kita akan buat persepadanan yang berikutnya. Menteri, jadi jangan lupa Labuan. Labuan ada, Labuan. Ya? Labuan pun ada kan? Labuan. Saya rekod saya ialah menunjukkan bahawa yang kita buat khusus ialah pada tahun 2001 untuk Putrajaya. Kemudian yang Berhormat tanya berhubung dengan Labuan, kita akan jawab secara khusus nanti. Sebab apa? Labuan ni saya masih ingat semasa saya jadi ahli parlimen dulu, Labuan sudah berada di sini. Jadi berarti Labuan telah dibuat lebih awal. Sekiranya kawasan persepadanan yang contohnya macam Putrajaya dibuat pada 2001, kalaupun lat tempohnya tidak mencukupi 8 tahun, tetapi dia akan dibuat sekali dengan persepadanan untuk semua unit. Dia ada 3 unit kontana, iaitu unit Semenanjung, unit Sabah dan juga unit Sarawak. Supaya tuan-tuan dapat, Yang Berhormat dapat memahami sikit bagaimana cara persepadanan dibuat. Tetapi asasnya sama, iaitu 4 asas. Yang pertama, kemudahan diadakan bagi pemilih-pemilih mengundi semasa pilihan raya dan bahagian pilihan raya tidak melanggar sepadan negeri. Yang keduanya, mengambil kira kemudahan pentadbiran yang boleh didapati dalam bahagian pilihan raya itu untuk mengadakan jentera yang perlu bagi pendaftaran dan pengundian. Yang ketiganya, jumlah pemilih yang seimbang bagi setiap bahagian pilihan raya dalam sesuatu negeri kecuali apabila terdapat kesukaran perhubungan dan pengangkutan yang dihadapi di luar. Saya baca balik yang ketiga. Jumlah pemilih yang seimbang bagi setiap bahagian pilihan raya dalam satu negeri kecuali apabila terdapat kesukaran perhubungan dan pengangkutan yang dihadapi di luar bandar. Luas bahagian pilihan raya patut diberi pertimbangan. Dan yang keempatnya ialah mengekalkan perhubungan masyarakat tempatan. Semua sekali prinsip ini diambil kira apabila persepadanan dibuat dengan adil dan saksama, yang saya rasa diterima oleh seperti Yang Berhormat sebutkan tadi, pengiktirafan antarabangsa. Mengiktirafnya
mengiktiraf apa yang telah kita laksanakan. Jadi saya pohon dan penjelasan pengiktirafan tersebutlah Yang Berhormat berada di sini. Ya, saya terima kasih Yang Berhormat Menteri Datuk Pengerusi. Berbalik kepada prinsip-prinsip persempadanan yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, saya ingin pergi kepada prinsip nombor 3 yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan jumlah pemilih yang seimbang bagi setiap bahagian pilihan raya. Ini maksudnya, apa maksud seimbang? Ya, melainkan kawasan rural, kawasan luar bandar kita faham susah nak seimbang. Tapi kawasan bandar ni boleh seimbang. Contoh seimbang ialah katakanlah kita ada satu kawasan 60,000 ataupun 70,000 dan kita letakkan itu sebagai jumlah untuk memastikan keseimbangan. Jadi setiap kawasan bahagian pilihan raya kita pastikan bandar kita akan pastikan 70,000. Kita tak boleh ada 120,000, kita tak boleh ada 8,000, kita tak boleh ada 50,000. Kita perlu wujudkan seimbang. Katakanlah 60 hingga 70,000. Kalau itulah jumlah yang kita katakan yang perlu digunakan untuk bandar dan jumlah yang digunakan untuk luar bandar contohnya 30,000, maka kita harus kekal kepada jumlah tersebut, jumlah pemilih di dalam bahagian pilihan raya. Ini di dalam prinsip-prinsip persepadanan. Jadi apabila saya bawa ataupun kami membawa one person, one vote, one value, itu dalam prinsip keseimbangan. Jadi Yang Berhormat Menteri perlu jelaskan kenapa KAPA ada 120,000. Kenapa 144,159. 159. Ya, macam mana Ampang 80,000. Macam mana kawasan-kawasan lain seperti Putrajaya 8,000. Ini semua dalam kawasan bandar yang sama. Jadi prinsip inilah yang kita pohon Yang Berhormat Menteri perjelaskan. Apa maksud seimbang ni? Ya, macam mana nak pastikan seimbang? Kalau ikut antarabangsa, seimbang tu maksudnya jumlah itu juga harus diambil kira, kerana apabila tidak sama jumlahnya, tidak seimbang jumlahnya, maka nilai undi itu juga tidak sama. Jadi ini menimbulkan ketidakadilan, ya, unfairness dengan izin dalam pilihan raya. Menteri, saya nak sambung sikit. Ya, Yang Berhormat, sebenarnya perkara ini telah dibincang dalam peringkat dasar. Sekarang peringkat butiran kepala ni tak disentuh. Cuma Yang Berhormat Menteri memberikan penjelasan secara umum. Saya ingat tak perlu panjang-panjang ini. Saya nak sambung sikit. Boleh Menteri? Yang Menteri, ya? Setuju? Okey, sila. Terima kasih. Terima kasih. Saya nak bandingkan P109 iaitu KAPA dengan P92, penambahan kepada Yang Berhormat Kuantan tadi. P109 ialah KAPA, P92 adalah Sabah Bernam. Dua-dua terletak di Selangor. KAPA dengan jumlah pengundi 144,159, manakala Sabak Bernam yang terletak di Selangor P92 jumlah pengundi ialah 37,318. Ini menunjukkan ada lebih kurang 4 kali ganda Parlimen KAPA dengan Parlimen Sabak Bernam walaupun terletak di Selangor 4 kali ganda. Ini yang kita maksudkan sebagai tidak seimbang. So minta penjelasan Yang Berhormat. Datuk Pengerusi, yang pertama sekali Putrajaya ini diwujudkan di bawah 113-3A-1 Roman. Jadi Yang Berhormat, kalau baca peruntukan tersebut, yang kalau saya baca kerana nak ulas sebenarnya agak panjang, Yang Berhormat tengok kenapa Putrajaya dibuat satu persepadanan di atas unit Semenanjung yang telah saya sebutkan. Tetapi Yang Berhormat, bila kita nak argue ni, kita ambil nombor 3, kita argue, kemudian saya boleh lawan balik yang nombor 4. Saya boleh, prinsip tu ada 4. Jadi saya kata Yang Berhormat sebut yang 3, saya kata yang 4 macam mana? Jadi akhirnya tak habis. Tetapi JSPR akan mengambil kira, meneliti apa yang Berhormat telah bangkitkan pada hari ini dalam persepadanan semula. Tetapi one man, one vote, one value yang telah kita bincang dengan panjang lebar, ini bukan sistem kita. Sistem kita ialah sistem majoriti mudah, first past the post. Yang Berhormat cadangkan sistem one man, one vote, one man, one vote, one value, ialah sistem first past the post pun boleh guna one man, one vote, one value. Pergilah ke Amerika Syarikat untuk tengok. Yang Berhormat, Yang Berhormat nak tanya soalan, nak bangkit, nak ganggu atau apa? Yang Berhormat minta kebenaran. Ini Dewan Yang Mulia, ya. Sedang, sila jawab. Yang Berhormat nak apa? Cuba tanya soalan elok-elok. saya nak maklumkan. Okey, tadi Menteri kata
one man, one vote, one value tidak diamalkan di Malaysia. Malaysia amalkan first past the post. Saya nak memberitahu menteri yang ada PhD ni bahawa kebanyakan negeri demokrasi yang mengamalkan first past the post juga mengamalkan one man, one vote, one value dalam sistem first past the post. Jadi kalau menteri tak tahu, mungkin boleh mendapatkan penjelasan daripada menteri-menteri lain yang ada PhD. Yang kalau nak saya jelaskan pun boleh. Saya boleh meluangkan masa untuk memberi penjelasan yang lebih lanjut kepada menteri. Terima kasih. Saya juga boleh memberi penjelasan kepada Yang Berhormat lebih lanjut tentang perkara ini. Tidak ada masalah. Dalam sistem one man, one vote, one value juga mengambil kira apa yang disebutkan majoriti muda. Ini sebagaimana yang berlaku dalam pemilihan raya presiden di Amerika Syarikat. Yang Muhammad jangan fikir kalau Yang Muhammad dapat ilmu, orang lain semua tak tahu, Yang Muhammad seorang yang tahu. Orang bingung, Yang Muhammad cerdik. Pemikiran tersebut hendaklah disimpan dalam poket supaya orang tak nampak. Jangan fikir kalau kita tahu, orang lain tak tahu. Okey, itu nombor satu. Nombor dua, sistem yang ada sekarang ini ialah sistem majoriti muda. Yang Muhammad, sistem majoriti muda. Siapa yang lebih satu undi pun dia kira menang. Contohnya dalam sistem pemilihan kerajaan sebagai contoh. Kerajaan Kelantan pernah memegang majoriti satu kursi majoriti dan dia memerintah. Kita tak ambil pendekatan one man, one value, one vote, atau kita tidak ambil pendekatan proportionate system seperti yang diamalkan. Kita mengamalkan one man, one vote, yes. Dan yang lain yang ada sekarang ni ialah kita nak sebutkan di sini bahawa tiap-tiap pengundi mempunyai hak satu undi. Tidak ada dua undi. Tidak ada pengundi dua yang boleh mengundi. Tidak ada pengundi Bangladesh. Siapa yang cuba menyebut bahawa ada pengundi Bangla yang mengundi di Malaysia baru-baru ni, itu ialah satu perbuatan fitnah di luar keilmuan kemanusiaan. Sebab apa? Tidak pernah mana-mana bukan warga negara yang boleh mengundi. Menteri, tak ada pengundi di Malaysia ini yang berketurunan Bangladesh ke? Mereka mungkin telah menukar citizenship mereka. Nampaknya sudah tidak faham bahasa yang saya sebut. Saya kata tidak ada seorang pun bukan warga negara yang boleh mengundi. Kalau dia asalnya daripada Timbuktu ke ataupun Nigeria, tapi dia warga negara Malaysia, dia boleh mengundi. Ataupun dia daripada Cyprus ke atau Turki ke, kalau dia warga negara Malaysia dia boleh mengundi. Ataupun dia daripada mana-mana dia boleh mengundi. Tetapi bukan warga negara tak boleh mengundi. Itu adalah prinsip yang kita kena terima pakai. Perkataan one man, one vote, one value ini ialah yang dalam first past the post, kita mengambil kira one man, kita mengambil kira one vote, kita mengambil kira juga one value, tapi pendekatannya ialah majoriti muda. Hal yang ini adalah proportionate system, di mana mereka mengundi ikut parti dan sebagainya. Yang Muhammad, ini sistem yang diamalkan di Malaysia. Kalau kita nak ubah sistem, kalau kita nak ubah sistem, kalau sekiranya kita nak ubah sistem, maka kita kena ubah perlembagaan, peraturan dan sebagainya. Ya, ini perlembagaan yang kita ada dan kita ikuti. Jadi dengan itu, first past the post, majoriti muda telah diterima pakai, dan kehadiran Yang Berhormat ramai di sini pada persidangan kali ini ialah berdasarkan sistem majoriti muda. Majoriti muda, kita boleh buat pilihan raya kecil sampai orang boleh berhenti, wakil rakyat boleh berhenti, dan kita terpaksa buat pilihan raya kecil. Ini majoriti muda. Tapi sistem proportionate system, dia tidak ada pilihan raya kecil. Ya, kulai, ingat kulai last lah. Kita akan bincang banyak tajuk-tajuk yang lain, dan kita kena ingat bahawa kita hanya bincang khusus kepada B6 di bawah tajuk yang khusus pilihan raya dan juga lain-lain. Tapi yang ni adalah soal dasar. Kita boleh bincang soal dasar kejap lagi. Kulai ni sebab apa? Baru okey, silakan. Okey, terima kasih Menteri, terima kasih Dato' Pengerusi. Tadi Menteri ada sebut bahawa memanglah warga negara Malaysia hanya yang cukuplah mengenai pilihan raya, cukuplah. Ya, dalam pilihan dasar dah cukuplah. Ini peringkat jawatankuasa. Cukuplah Yang Menteri ya. Dato' Menteri sudah izinkan sedikit saja. Ya, last. Ya.
Saya nak tanya di sini adalah sama ada menteri setuju ataupun kementerian ada rancangan supaya kita bolehlah melaksanakan itu pendaftaran pengundi secara automatik. Kerana sampai hari ini kita masih ada lebih kurang 4 juta punya warga Malaysia walaupun mereka sudah mencapai umur 21 tahun tetapi mereka tidak layak undi kerana mereka tak buat itu pendaftaran. Jadi saya rasa cadangan untuk membuat ini pendaftaran pengundi secara automatik bukan sahaja yang disokong oleh Pakatan Rakyat tetapi dalam sebuah forum yang berhormat Rembau pun setuju dengan cadangan ini. Bukan itu sahaja, UMNO Johor juga dalam mesyuarat mereka telah menyatakan bahawa mereka sokong dengan cadangan ini dan jugalah yang berhormat Johor Bahru, beliau dalam satu apabila ditanya oleh wartawan, beliau juga menyatakan bahawa beliau setuju dengan cadangan ini walaupun beliau tak ada dalam dewan inilah, mungkin nanti beliau masuk, beliau bolehlah nyatakan lagi. Jadi saya nak tanya di sini, memang kita setuju bahawa warga Malaysia semua layak untuk mengundi. Jadi bolehkah kita laksanakan sistem untuklah pendaftaran pengundi secara automatik supaya semasa PRU ke-14 semua warga Malaysia yang mencapai umur 21 tahun mereka boleh undi. Kerana sekarang perlu pergi ke post office, perlu pergi ke penjabat SPR untuk buat pendaftaran. Saya rasa ini adalah satu penwaziran masa dan wang. Terima kasih. Datuk Pengerusi, saya berterima kasih kepada Yang Berhormat yang telah menimbulkan perkara ini. Tetapi pendaftaran online ni saya telah jawab dalam jawapan bertulis bawah-bawah ni, Yang Berhormat boleh tengok tentang jawapan yang saya telah berikan, iaitu kenapa kita buat pendaftaran seperti yang ada sekarang, kerana peraturan menghendaki kita berbuat demikian. Jadi kita tidak buat apa yang tidak telah ditentukan oleh peraturan. Peraturan memastikan kita ikut apa yang telah kita laksanakan sekarang. Jadi kalau sekiranya kita nak buat apa pun, di sinilah tempatnya kita harus membuat pindaan. Kita boleh bercakap, SPR boleh meneliti, tapi SPR juga kena masuk ke dewan ini untuk dipertimbangkan apa-apa perubahan. Pada masa sekarang kerajaan berpuas hati tentang apa yang telah peraturan dan juga undang-undang yang sedia ada, dan kita akan meneruskannya terutamanya dalam persepadanan semula, dan juga kita meneliti pandangan-pandangan yang telah dibawa oleh Yang Berhormat, termasuk Yang Berhormat daripada Kinabatangan. Saya rasa Yang Berhormat semua berpuas hati, dan saya berterima kasih. Semoga kita berjumpa lagi di ruang yang lain. Ya, masalahnya ialah bahawa wang sejumlah 58,924,492 untuk kepala B6 dan B7. Anggaran perbelanjaan mengurus tambahan kedua 2013 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju.